bincangan kita berkaitan dengan dosa besar yang dinamakan iaitu dosa as-sihru, ataupun maknanya iaitu dosa sihir para jemaah sekalian. Sihir termasuk di antara kategori dosa yang besar. Bila dosa besar ni bukan biasa-biasa para jemaah dirahmati Allah. Jalan untuk mengembalikan dirinya dalam keadaan yang baik daripada melakukan dosa besar ni tak lain dan tidak bukan dia kena kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ataupun dalam bahasa mudahnya dia kena perbanyakkan istighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بلغ الرسالة أدى الأمانة وخسف الأمة ونصح الأمة وجاهد في الله الذين آمنوا حق جهاده حتى أتانا اليقين. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا رب العالمين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah sesekali kamu mati melainkan berada di dalam keadaan Islam. Surah Ali Imran ayat 102. Alhamdulillah, yang saya hormati kepada Tuan Pengerusi Nazir Masjid, Ashabul Kiram, kepada tuan-tuan imam, kepada Tuan Bilal serta seluruh ahli jawatan kuasa, saf pimpinan masjid, dan yang saya hormati lagi saya raikan kepada tuan-tuan guru, para alim ulama, para asatizah yang turut bersama-sama dengan kita di dalam majlis ilmu pada malam ini. Mudah-mudahan bertambah kebaikan serta keberkatan di sisi Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Dan seterusnya kepada semua sekali tuan-puan muslimin dan muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah, para jemaah dirahmati serta dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, pertama dan selamanya kita merafakkan setinggi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana pada malam ni Allah masih lagi mempertemukan kita berada di dalam majlis ilmu,
di dalam tempat yang baik, berada di dalam suasana yang baik, dan mudah-mudahan keberadaan kita ini dikira dan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kebaikan yang akan diperhitungkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala satu ketika nanti, insya-Allah. Muslimin dan muslimat ibu ayah dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, pada malam ni kita bawa di antara perbincangan daripada kitab Al-Kabair yang bermaksud dosa-dosa besar para jemaah sekalian, yang mana saya menggantikan kepada ustaz yang lain yang sepatutnya maka di sini pun saya lama juga tak datang para jemaah sekalian, walaupun beberapa minggu sebelum daripada ni dan bulan lepas juga pun ada juga dimaklumkan kata ustaz boleh free tak nanti, kosong tak malam ni, free ke tak. Kebetulan tak berkelapangan para jemaah dirahmati Allah sekalian. Muslimin muslimat dirahmati Allah, alhamdulillah kebetulan malam ni pun saya kosong sebab ada tempat jadual bulanan tempat lain di Seremban, dia tersilap susun para jemaah sekalian. Bukan silap susun, dia kiraan minggunya tu jadi berbeza. Kiraan minggu, patut minggu ni kelaziman kita minggu yang ketiga para jemaah sekalian, tapi ada tempat yang dia kira minggu ni adalah minggu yang keempat. Dia kira Isnin tu walaupun tak ada tarikh pada awal bulan hari tu dikira tetap pertama, minggu ni minggu yang keempat. Jadi ada kesilapan sedikit dekat situ. Kebetulan free para jemaah rahmati Allah. Baik muslimin muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, pada malam ni kita nak berbicara di antara daripada kitab dosa-dosa besar oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala anhu. Dalam bab dosa besar ni para jemaah dirahmati Allah sekalian, ada banyak sekitar lebih kurang 70 yang mana Imam Az-Zahabi menghuraikan berkaitan dosa-dosa besar dalam kehidupan kita. Dan di antara banyak dosa tersebut rata-ratanya kebanyakan yang terlibat dan mungkin pernah dilakukan oleh kita sebagai manusia biasa. Cuma kita sedar ataupun tidak benda tu termasuk di dalam kategori dosa besar ataupun dosa biasa para jemaah dirahmati Allah. Pada malam ni perbincangan kita berkaitan dengan dosa besar yang dinamakan iaitu dosa as-sihru, ataupun maknanya iaitu dosa sihir para jemaah sekalian. Sihir termasuk di antara kategori dosa yang besar. Bila dosa besar ni bukan biasa-biasa para jemaah dirahmati Allah. Jalan untuk mengembalikan dirinya dalam keadaan yang baik daripada melakukan dosa besar ni tak lain dan tidak bukan dia kena kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ataupun dalam bahasa mudahnya dia kena perbanyakkan istighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Dosa ni sangat bahaya para jemaah sekalian. Baik, dalam dosa sihir disebutkan oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala anhu, apabila seseorang menyihir kepada orang lain lalu ia dapat menyebabkan dirinya menjadi kafir, dan perkara ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 102. ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر, yang bermaksud tetapi syaitan itu kafir dan mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Para jemaah dirahmati Allah, pertama sekali disebutkan oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala anhu, iaitu orang yang melaksanakan sihir ini para jemaah dirahmati Allah sekalian, termasuklah dia menyihir kepada orang lain para jemaah dirahmati Allah. Ada dia duk buat untuk diri dia sendiri, dia duk amal, dia buat untuk diri dan kehidupan dia. Pun ada juga para jemaah sekalian. Ingat duk amal tu benda yang baik je, tapi sihir pun ada orang duk buat dan amal untuk diri dan kehidupan dia para jemaah sekalian.
termasuklah juga antaranya yang menyihir kepada orang lain. Duk buat dekat orang ni yang duk bekerja apa dia, hantar-hantar sihir dekat orang lain ni para jemaah sekalian. Jenis manusia yang tak boleh nampak dan senang dengan kelebihan serta apa sahaja yang Allah bagi kepada orang lain dalam kehidupan dia. Dia nampak orang lain senang, jadi tak boleh nak duduk diam para jemaah sekalian. Kena pula kerja dia tu sama bidang berniaga. Berniaga ni antara yang paling banyak sekali berlaku berkaitan dengan sihir. Orang duk sihir orang lain kerana perniagaan, contoh para jemaah dirahmati Allah. Dan orang yang menyihir orang lain ini boleh menyebabkan dirinya menjadi kafir. Sebab tu apa pun jangan sampai kita ni ada yang terlibat dengan sihir. Kalau buat untuk diri sendiri pun sama para jemaah dirahmati Allah. Baik. Dalam ayat Al-Quranul Karim surah Al-Baqarah pada ayat 102. Ayat ni menunjukkan kepada kita bahawasanya jelas yang menunjukkan syaitan terkutuk itu telah mengajarkan kepada manusia ilmu sihir agar menarik manusia menjadi syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang duk buat kerja sihir ni, tok guru dia adalah syaitanir rajim para jemaah sekalian. Walaupun setengah orang ada yang jenis belajar agama, dia ada menuntut ilmu, dia ada berguru, tapi dia duk buat sihir juga dalam kehidupan dia. Rupa-rupanya dia berguru dengan syaitan. Yang kerja syaitan ini bila mengajarkan sihir kepada manusia, maka ia menarik manusia itu menjadi syirik terus pada Allah Subhanahu wa taala, wal ya'uzubillah. Sebab tu para jemaah dirahmati Allah sekalian, sihir ni dia bermula apabila dari sudut i'tiqad yang berada di dalam melibatkan soal kepercayaan. Bila dia mula dengan kepercayaan terhadap sesuatu, maka terhasillah daripada sudut tindakannya para jemaah sekalian. Kalau dia tak percaya, dia tak akan buat para jemaah dirahmati Allah. Kalau dia tak percaya dengan sesuatu, tambah pula dia tak yakin betul-betul dengan melalui hatinya, maka sihir tu takkan berlaku dan takkan terjadi para jemaah sekalian. Tapi sebab bila dia percaya, kan kawan duk cerita, kau pergi duk jumpa dengan orang ni, dia akan bagi sesuatu dan amal dalam hidup, dapatlah macam-macam dengan kelebihan. Kau jadi rasa tak senang kan, tengok orang lain boleh untung, boleh kaya, tapi kau tak pernah kaya-kaya pun dalam kehidupan. Maka meh aku tunjukkan jalan dan caranya, lalu pergi jumpa orang sekian-sekian, duk amal benda tu. Maka dia akan terhasil bila mana starting pointnya adalah melalui i'tiqad, keyakinan dan juga kepercayaan. Dan bila kepercayaan ini melalui hatilah yang menyebabkan seseorang itu syirik pada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kita nak percaya dengan sesuatu, jangan sampai kepada tahap yang melampaui batas para jemaah sekalian. Berpada-pada dan ingat bahawasanya apa yang kita yakin sesuatu itu boleh memberikan manfaat, ada yang lebih besar memberikan manfaat dalam hidup terhadap benda tersebut, yakni Allah Subhanahu wa taala. Kan contoh apa dia? Kita kata barang tu, sesuatu benda tu dia boleh bagi kita ni sihat, dia boleh bagi kita ni kuat, tapi ingat ada yang maha kuat dalam hidup kita ni, yakni Allah Subhanahu wa taala. Dia duk amal, duk buat dengan sesuatu benda sebab apa? Dia yakin perkara itu bila dia buat akan mendatangkan rezeki dalam kehidupannya. Betul, itu antara penyebab pengantaraannya sahaja, asbab je para jemaah sekalian. Tapi jangan kita terlupa, ada yang disebut Ar-Razzaq, yang maha pemberi rezeki, yakni Allah Subhanahu wa taala. Itu dia para jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Maka sebab tu kalau kita beramal ni tak jadi masalah, kan, kecuali melibatkan jangan sampai amalan itu bertentangan dengan syariat. Selagi mengikut kepada landasan dan cara agama, ikutlah, beramallah apa saja dalam kehidupan. Cuma dalam masa yang sama menjadi peringatan dalam hidup kita ni supaya kita bersedia. Kadang Allah nak uji, ada orang duk amal sesuatu benda tu dalam hidupnya tapi tak dapat lagi para jemaah sekalian. Dan sebenarnya bukan tak dapat, cuma dia
belum dapat lagi, Allah bagi tangguh lambat sikit para jemaah sekalian. Allah nak uji, mau beramal ni bersungguh tak? Betul kamu nak beramal sebab rezeki, tapi ada tak di sebaliknya kamu letakkan tergantungan pada Allah Subhanahu wa taala ataupun tidak para jemaah sekalian? Ada doa amal benda baik tapi tak letakkan kebergantungannya pada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya apa jadi? Dia akan berputus asa di pertengahan jalan. Dia jadi putus asa. Ya Allah, aku dah solat sunat duha tapi rezeki tak dapat juga, rasa malas lah nak solat. Sama dia dalam hidup. Contoh para jemaah sekalian, dia putus asa di pertengahan jalan. Walhal betul itu mungkin yang boleh kita usaha amal dalam kehidupan, cuma Allah tangguhkan dulu. Allah nak tengok perbetulkan sungguh niat kita selain tujuan disebabkan dengan rezeki untuk redha Allah Subhanahu wa taala. Ini muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Baik, disebutkan lagi kepada kita, kini kita melihat ramai orang yang termasuk golongan orang yang sesat disebabkan mereka mengamalkan sihir seraya menganggapnya sebagai haram semata-mata. Namun mereka tidak menyangka sama sekali bahawa mengerjakan sihir itu termasuk daripada pekerjaan yang kufur. Ada orang duk buat amalkan sihir, dia rasa anggap sebagai satu perkara yang haram, dan bila rasa perkara itu haram, nampak simple macam biasa, tak apa, kemudian nanti taubat dengan Allah Subhanahu wa taala. Hari ni bila sebut benda suatu tu haram, dia rasa macam biasa, tak ada masalah. Kata jangan buat benda tu berdosa, tak apa dosa, nanti kita taubat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bahkan dia tidak merasakan bahawasanya perbuatan mengamalkan sihir ini boleh dianggap menjadi seorang yang kufur dalam kehidupannya. Na'udzubillahi min zalik. Makna besar para jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Baik. Lalu mereka mengajarkan tentang ilmu serafah dan mempraktikkannya. Ini di antara sihir para jemaah sekalian, yang disebut macam jampi-jampi, bacaan-bacaan yang pelik-pelik para jemaah dirahmati Allah. Padahal ilmu tersebut adalah sejenis sihir. Juga dalam mengikat kecintaan di antara suami terhadap isterinya ataupun menimbulkan kebencian di antara keduanya juga adalah sihir. Dan masih banyak lagi kalimat-kalimat misteri pada umumnya adalah syirik dan juga sesat. Para jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, lalu ni di antara contoh yang diberikan kepada kita, terutamanya dalam bab pembacaan kalimat-kalimat, ayat-ayat yang digunakan berbentuk sihir dalam bentuk jampi. Para jemaah sekalian, biasanya sesuatu yang kita pun tak faham para jemaah dirahmati Allah. Dia tidak menggunakan dengan ayat-ayat Al-Quranul Karim, dan tak tahulah apa dia punya mantra dan bacaan para jemaah dirahmati Allah. Kena pula jenis Tok Bomo yang duk baca ayat perkataan Thailand. Kan lagi kita tak faham apa dia duk menyumpah dekat benda tu para jemaah sekalian. Tiba-tiba dia tiup hembus dekat orang depan dia para jemaah dirahmati Allah. Kan duk bawa gambar, duk letak, duk sebut macam-macam, mula-mula je Bismillahirrahmanirrahim. Sebab apa? Nak nampak islamiknya para jemaah sekalian. Jadi sebab tu antara para jemaah dirahmati Allah, kenal pasti apakah kalimat-kalimat yang digunakan dan apakah perkataan-perkataan yang disebut terhadap sesuatu yang dibuat. Orang kata macam berubat para jemaah sekalian. Kan nampak gaya macam berubat. Pergi berubat, ustaz, sakit ni, sakit tu ni dan sebagainya, bawa pergi berubat, pergi jumpa bomoh. Tapi bomoh kalau Kelantan ni baru saya pun tahu para jemaah sekalian. Kelantan duk sebut bomoh ni bukan bomoh Selangor macam kita faham. Kan mula saya isteri orang Kelantan para jemaah sekalian.
Kan bila risi kata bawa pergi jumpa bomoh, saya pelik, jangan buat kerja bawa pergi jumpa bomoh. Kan kita terkejut para jemaah sekalian. Lepas tu kata biasa orang kampung bawa pergi jumpa bomoh. Takkan semua orang kampung teruk jumpa bomoh para jemaah sekalian. Rupa-rupanya baru tahu istilah perkataan bahasa bomoh di negeri Kelantan ni bukanlah bomoh yang kita maksudkan duk buat benda-benda yang pelik. Bomoh ni dia orang sebut ibaratnya macam bagi berubat dengan cara yang elok. Cuma istilah penggunaan bomoh tu sahaja para jemaah dirahmati Allah. Tapi kalau kita di Selangor duk sebut perkataan bomoh, itulah perkara-perkara yang syirik, perkara-perkara yang menyesatkan para jemaah dirahmati Allah sekalian. Sebab tu kalau bawa pergi berubat, tengok dan kenal pasti. Kenal pasti dari sudut apa je. Kadang kita sendiri kalau duk belajar ilmu perubatan Islam, kadang-kadang kita kalau duk selalu datang mari dengan kuliah dan sebagainya, kita sendiri pun boleh tahu dan kita boleh nilai para jemaah sekalian. Kan tamu datang tempat tu rasa dia punya kesuraman dia lain macam para jemaah sekalian. Rasa suram lain macam para jemaah dirahmati Allah. Dan biasa pergi tempat yang tertutup, yang jauh daripada orang ramai para jemaah sekalian. Kalau hutan tu di tengah-tengah ataupun di bahagian penghujung pendalaman sungguh dan sebagainya para jemaah sekalian. Dan sudah tu pula bila datang-datang tengok si pengamal ataupun orang yang melakukan perbuatan tersebut. Kan tengok ni dari sudut apa je, menurut daripada sudut kesikohan ataupun kepercayaan para jemaah sekalian. Tengok gaya dia lain macam. Kan duk jumpa wawan nampak pun tak pakai baju, pakai tanjak saja dekat atas kepala para jemaah sekalian, cabut lari para jemaah dirahmati Allah. Kan tapi ada juga hari ni yang berlaku pakai jubah. Kan duk pakai jubah para jemaah sekalian. Duk pakai jubah, pakai serban elok, tasbih dia pegang. Tapi sekarang ni pula lagi dahsyat, jenis tasbih dia mengalahkan tasbih tok guru orang-orang alim ulama para jemaah sekalian. Kan jenis tasbih biji dia besar tebal para jemaah sekalian. Kan dia kalau pegang tu pun boleh libas orang para jemaah dirahmati Allah. Dia punya besar. Bila begitu para jemaah sekalian nampak macam elok, nampak macam betul. Tapi tengoklah pula dari sudut pengamalannya, apa yang dibuat. Ada yang menggunakan asap. Bila nampak asap, nampak benda-benda yang pelik ni, maka tinggalkan para jemaah dirahmati Allah. Dan setakat pengetahuan saya, apa yang ada sahabat duk belajar Darus Syifa, mungkin kalau ada yang tahu juga, ada yang dia katakan para jemaah sekalian, di antaranya dalam perubatan Islam tidak ada perubatan secara jarak jauh para jemaah sekalian. Tak ada perubatan cara jarak jauh. Maknanya apa dia? Minta gambar para jemaah sekalian. Kan minta gambar, ustaz tolong scankan gambar ni ada berapa banyak jin dekat dalam badan dia. Kan bagi gambar para jemaah sekalian. Bila bagi gambar duk scan tengok. Tak tahulah macam mana dia scan. Kan kalau kita hari ni banyak scan main sejahtera barcode je para jemaah sekalian. Kan dia duk scan tengok muka ni, lepas tu balas WhatsApp. Dalam ni teruk dah, beranak pinak, bercucu cicit dah, rupa-rupanya jin dekat dalam badan dia. Tengok pada wajah dia. Ini apa yang saya dapat makluman lah antara daripada sahabat yang belajar perubatan Islam para jemaah dirahmati Allah. Kata maknanya tak ada perubatan secara jauh-jauh. Nak berubat mesti kena datang berdepan para jemaah dirahmati Allah sekalian. Ataupun kalau selain daripada datang secara berdepan, secara fizikal berdepan ni, iaitu sesuatu yang diberikan dalam bentuk amalan. Kan contoh dia tak datang tetapi bukan dengan cara jarak jauh, bagi amal. Okey, amal benda ni, amal pagi, amal waktu petang dan amal waktu malam sebelum daripada tidur. Waktu maghrib amal sekian-sekian. Tapi tak ada istilah perubatan secara jarak jauh, terutamanya menggunakan gambar, terutamanya melibatkan melibatkan pula minta barang-barang yang pelik, minta helaian rambut 2-3 helai para jemaah dirahmati Allah sekalian. Ini yang tak ada para jemaah dirahmati Allah. Baik, ini di antara contoh pengamalan sihir yang dilakukan. Baik, Imam Az-Zahabi menekankan di sini
Termasuklah juga dalam bab mengikat kecintaan suami terhadap isteri ataupun menimbulkan kebencian di antara keduanya, juga termasuk di dalam perbuatan sihir. Kenapa Imam Az-Zahabi sebut perkara tersebut? Sebab orang nampak tujuan dia seolah-olah satu tujuan yang baik, tapi cara dan kaedah perlaksanaannya adalah bertentangan dengan Islam. Matlamat tidak menghalalkan kepada sesuatu cara, walaupun tujuan dia baik. Contoh apa dia, ustaz, saya ni suami lama dah, tiap-tiap malam sendak dia menjak ni, balik rumah lambat, duk lepak dekat kedai kopi lagi lama. Kan nama kedai kopi tu Warung Kopi Janda, contoh para jemaah sekalian. Kan Warung Kopi Janda, para jemaah dirahmati Allah. Tiap-tiap malam balik lambat, para jemaah sekalian, tengok kawan hantar gambar, rupanya duk lepak dekat kedai kopi tersebut. Lalu saya pun buatlah benda ni, duk buat macam-macam ni, tapi tujuan saya bukan dengan tujuan yang jahat. Tujuan untuk nak biar suami ni boleh duduk kat rumah, jangan duk pergi banyak sangat melepak dekat warung kopi janda tersebut. Kan duk banyak sangat melepak sampai bergelas-gelas tambah air, para jemaah sekalian. Kan mentang air kawasan tu RM1 satu cawan, duk tambah syak, para jemaah dirahmati Allah. Lalu duk buat benda tu sebab apa? Nak biar suami ni duduk dekat rumah. Maka jawapannya pun tidak boleh, para jemaah sekalian. Sama sekali termasuk dalam kategori sihir, walaupun tujuannya adalah tujuan yang baik. Habis saya nak buat macam mana? Buatlah macam mana yang diajarkan oleh agama, yang diceritakan oleh Islam, yang disebutkan dalam Al-Quranul Karim, bagaimana digariskan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimanakah isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam nak mengikat kecintaan, menambat hati suami, nak menambat hati baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma orang kata, lambatlah cara macam tu. Ya, biar lambat asal berkat, jangan nak cepat tetapi mudarat, para jemaah sekalian. Sebab apa? Kadang-kadang dia duk buat benda tu, para jemaah sekalian, biar tujuan akhirnya, yes, laki aku berjaya tak keluar rumah sebulan, para jemaah sekalian. Sebulan terus tak keluar rumah. Sebab apa? Kejayaan dia duk buat benda tu menjadikan suami dia ni duduk rumah lama, para jemaah sekalian, jadi tak ada nak melepak dekat kedai, para jemaah dirahmati Allah. Kita rasa seronok, orang duk buat tu dia rasa puas, isteri tu dia buat tu dia rasa puas, para jemaah sekalian. Tapi dalam masa yang sama dia kena tahu sebenarnya hakikatnya dia sedang menyeksa dan menzalimi si suami tersebut. Kenapa, para jemaah sekalian? Kesian dekat suami tersebut dalam keadaan tidak tahu, rupa-rupanya digunakan oleh sesuatu yang bukan melalui pengantaraan cara yang dibenarkan dalam agama, para jemaah sekalian. Itu lebih zalim dan lebih mengkhianati kepada pasangan, para jemaah dirahmati Allah. Jadi perkara ini termasuk dalam benda yang syirik dan juga jelas sesat, para jemaah dirahmati Allah. Baik, yang seterusnya disebutkan lagi kepada kita, adapun hukuman terhadap tukang sihir itu ialah bunuh, disebabkan dia telah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini asal kepada orang yang laksanakan sihir. Hukuman dia tak lain dan tidak bukan kena bunuh, para jemaah dirahmati Allah. Kenapa? Dia ni melakukan pertamanya perkara yang kufur dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya, dia boleh menjadi sebagai sesuatu yang turun-temurun kepada orang-orang lain, para jemaah sekalian. Orang yang mana kita ni datang majlis ilmu, alhamdulillah, para jemaah sekalian, kita boleh nilai. Tapi yang kita bimbang di luar sana, para jemaah dirahmati Allah, yang kita duk bimbang ni generasi anak-anak cucu kita ni, para jemaah sekalian, yang terlalu mudah mempercayai terhadap sesuatu perkara, lebih lagi bila tidak menggunakan dengan cara agama. Tambahan pula, dia nakkan sesuatu benda tu dalam tempoh masa yang cepat, masa yang singkat, para jemaah sekalian. Hari ni kan banyak benda orang nak semua dalam masa yang cepat, para jemaah sekalian. Kan contoh apa dia? Berniaga nak kaya, tapi
tapi nak kaya dengan cara yang cepat para jemaah sekalian. Berniaga tak nak tempuh susah payah jatuh bangun dalam perniagaan. Dia rasa seolah-olah nak berniaga masuk hari ni esok boleh terus jadi kaya. Masuk minggu ni minggu depan boleh terus jadi kaya. Bulan ni berniaga bulan depan terus jadi kaya para jemaah sekalian. Walhal hakikat berniaga ni orang-orang bisnes orang tahu dah para jemaah sekalian. Orang duk sembang tanya dengan orang-orang ahli perniagaan, Allahu Akbar. Orang duk cerita macam mana awal-awal perniagaan jatuh bangun dan sebagainya. Tapi bila zaman hari ni para jemaah dirahmati Allah, andai ilmu berkaitan dengan akidah ni tak dipasakkan secara awal dengan lebih mantap para jemaah sekalian, akhirnya jadi mudah terpedaya. Mu nak menang cepat, mu nak kaya cepat, ameh aku ajak buat satu benda. Kan, tengok aku pun dah dapat kekayaan dalam tempoh masa yang singkat. Apa yang aku buat? Ni dia nombor satu, meh aku bawa pergi jumpa orang ni. Nombor dua, apa yang dia bagi tu dia sewa amal-amal dalam kehidupan. Nombor tiga, dia bagi kata ada pantang larang yang tak boleh dibuat, maka kamu jangan buat juga. Para jemaah sekalian, jangan ingat kita yang biasa ni pun kadang ada pantang larang. Orang duk buat mengamalkan sihir ni pun ada dia punya pantang larang tersendiri para jemaah dirahmati Allah. Ada juga yang kena amal beberapa hari, beberapa malam nak bagi mendapat kesan yang lebih cepat para jemaah dirahmati Allah. Jadi ini perkara yang cenderung kepada kekufuran dan Nabi kata sepatutnya adalah dibunuh para jemaah dirahmati Allah. Baik, dalam hadis Nabi SAW, hadis riwayat Tirmizi yang menjelaskan kepada kita hukum kepada ahli sihir, haddus sahiri darbuhu bisayf, yang bermaksud hukuman terhadap ahli sihir itu adalah dipenggal lehernya dengan pedang para jemaah sekalian. Siapa berani buat geram sangat jumpa Tok Bomo buat sihir ni, penggal kepala dia para jemaah dirahmati Allah. Tapi kita ni janganlah, negara kita ni duk buat benda tu walaupun kita betul panjang pula kisahnya. Tak pasal-pasal turun naik mahkamah pula bicara tu bicara ni para jemaah sekalian. Dia duk buat main balas sihir balik, jadi kalah balik kita para jemaah dirahmati Allah. Baik, ini disebutkan hukum secara asas para jemaah dirahmati Allah. Baik, seterusnya daripada Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, salasatun la yadkhuluna al-jannah, mudminu khamrin wa qati'u rahimin wa musaddiqun bis-sihri. Yang bermaksud ada tiga golongan yang tidak akan memasuki dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, iaitu yang pertama mudminu khamrin, orang pecandu arak. Nabi kata hadis ni daripada riwayat Ahmad yang mana disebutkan tiga jenis golongan ni sesekali la yadkhuluna jannah, tak masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Apa dia? Orang yang melazimi dalam kehidupannya dengan arak para jemaah sekalian. Tak boleh sabar sungguh nak rasa kenikmatan dekat syurga, nanti nak minum arak, minumlah banyak para jemaah sekalian. Tapi sebab nak tunggu syurga tu lama, nak tunggu syurga tu kena beramal dulu dalam hidup, nak tunggu syurga dah beramal kena mati dulu para jemaah sekalian, duk minum, penggemar minum arak dalam kehidupan. Ini satu-satunya yang Nabi kata tak masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, apa lagi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qati'u rahimin. Ini pun antara yang mungkin ada setengah kita lakukan disebabkan dengan benda yang kecil, iaitu apa dia? Orang yang memutuskan hubungan silaturahim para jemaah sekalian. Benda simple, tapi Nabi kata dengan sebab kamu memutuskan hubungan silaturahim tersebut, akhirnya kamu takkan masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu ada kesempatan kadang tak perlu nak tunggu sampai raya sangat para jemaah sekalian. Raya itu dah semestinya satu kelebihan dan kelaziman kepada kita para jemaah dirahmati Allah. Itu pun kadang ada juga dia ni dah raya pun masih tak nak rapatkan semula silaturahim. Ada yang raya pun duk gaduh, makin raya makin gaduh para jemaah dirahmati Allah sekalian. Jaga jangan ada di kalangan kita yang memutuskan silaturahim
silaturahim. Tapi soalan ni ustaz, saya nak cuba hubungkan silaturahim dengan dia, tetapi dia ni yang tak nak jalinkan silaturahim baik balik semula dengan saya. Itu soal dia, para jemaah dirahmati Allah. Yang penting apa dah? Diri kita, para jemaah sekalian. Kita ni usaha dengan cara bagaimana sekalipun, kita cuba rapatkan balik hubungan silaturahim tersebut. Jangan kita ni dah dia gitu, kita pun dengan ego kita, para jemaah sekalian. Dia dengan gitu ego dia, kita dengan ego kita, akhirnya tak kesudahan, para jemaah dirahmati Allah. Dia bawa diri dia gitu, kita pun bawa diri dia gitu. Makin meninggi pula ego dia, kita pun lagi tinggi pula ego kita dengan dia, para jemaah sekalian. Akhirnya apa berlaku? Sampai bila tak sudah dan tak selesai. Kita duk belajar agama, duk datang majlis ilmu ni, duk datang solat jemaah ni, jiwa kita ni kena cuba jadi jiwa lembut sikit, para jemaah sekalian. Dah dia gitu, kita cuba tak apalah, usahalah dengan cara apa pun. Dia nak ke tak nak, lepas daripada tu kemudian cerita. Yang penting aku dah cuba buat, sebab aku tak nak tergolong di dalam golongan yang Nabi sebut takkan masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, Nabi sebutkan tak masuk di dalam syurga kepada golongan wa musaddiqun bisihri, iaitu orang yang mempercayai dengan perbuatan sihir. Nabi tak kata orang yang mengamalkan ataupun orang yang melakukan sihir. Tapi hadis ni Nabi sebut tak masuk dalam syurga siapa dia? Orang yang mempercayai ataupun membenarkan dengan sihir. Maksudnya, kalau buat tu satu hal dah termasuk dalam dosa yang besar, kategori yang kufur. Tetapi kamu belum buat, tapi kamu cukup sekadar mempercayai, kamu membenarkan dengan sihir tersebut, pun dah termasuk dalam hadis ni yang Nabi kata tak masuk dalam syurga Allah. Contoh bagaimana? Contohnya, dia jumpa kawan seorang hamba Allah ni. Bila dia jumpa, para jemaah sekalian, nampak umur dia dah memang dah pencin, para jemaah sekalian. Dah 80 dekat 90. Nampak dia sihat walafiat, tak ada batuk-batuk, tak ada apa pun. Dok tanya, Haji ada makan apa pun? Alhamdulillah tak ada makan apa ubat. Kencing manis, darah tinggi semua clear, okey. Biasa soalan tu je, para jemaah sekalian. Bila jumpa dengan yang pencin ni, kencing manis, darah tinggi, kencing manis, darah tinggi. Extra satu lagi, go out, para jemaah sekalian. Go out, para jemaah dirahmati Allah. Itu biasa soalan lazim, para jemaah sekalian. Kata alhamdulillah Haji, saya ni okey, clear, kencing manis dah tinggi pun cantik, doktor check pun okey, go out pun tak ada lagi, belum go dan belum out lagi lah, masih sihat walafiat. Umur berapa? 80 nak masuk 90. Dia apa Haji amalkan? Nampak sihat, tegak, jalan pun elok, tak ada guna tongkat dan sebagainya. Lalu dia pun cerita, saya nak amal ni, apa yang saya duk buat ni tak boleh sembang sini. Kita kena sembang belakang, para jemaah sekalian. Orang sebut biasa PM tepi, ni sembang belakang. Kan lagi dahsyat daripada PM tepi, para jemaah sekalian. Sembang belakang, duk cerita. Ada saya ni je, kalau nak tahu apa yang saya duk buat, saya duk amal, ada sesuatu yang saya duk pegang sentiasa, bawa pergi ke mana-mana yang saya tak boleh pisah benda tersebut. Seolah-olah berupa berbentuk tangkal yang mesti sentiasa dipakai. Para jemaah sekalian, bila dok cerita tu, mana dapat Ji? Saya dapat ni, ada saya jumpa dengan seorang hamba Allah. Islamik sikit, para jemaah sekalian. Zaman sekarang dia gitu, para jemaah dirahmati Allah. Dia ada bunga-bunga depan yang nampak Islamik tu, orang nampak bagus, nampak baik, para jemaah sekalian. Padahal cara tu salah. Ada saya duk jumpa dengan seorang hamba Allah ni, dia kata pergi jumpa dia ni, lepas tu dia suruh amalkan itu ini, ada pantang larang yang kena jaga, lepas tu bayarlah sikit upah kepada dia ni sebagai duk bagi bantuan dekat kita ni, apa yang duk kena buat. Lalu yang kawan tu bila duk dengar aja, para jemaah dirahmati Allah sekalian, lalu dia mempercayai, dia rasa betul, bagus, jom bawa pergi jumpa. Habis, para jemaah dirahmati Allah. Ni dikatakan musaddiqun bisihri. Lalu apa yang kita nak kena buat bila dengar macam ni? Bukan tak boleh nak dengar dia cerita apa yang dia amal. Bukan kita tak mau Haji dengar, Haji tak payah cerita amal, Haji bohong dia semua benda tu. Jangan duk kata gitu, para jemaah sekalian. So yang kita kena buat, bila kita duk tanya dekat dia, apa yang dia cerita, kita dengar dan nilai dulu.
Cara dia duk buat apa yang dia duk amal, duk kata pergi jumpa orang, kita duk tanya-tanya lagi, nampak macam mencurigakan. Jangan percaya 100% dulu para jemaah sekalian. Itu tujuannya, bertanya, bertabayyun dulu. Kita duk tengok, dengar jalan cerita dia, ni nampak lain macam ni, ni nampak macam mencurigakan. Okey, tak apa Haji, terima kasih Haji, insya-Allah nanti apa-apa kita duk jumpa, kita duk sembang lagi, dah pergi para jemaah sekalian. Takut lama-lama jadi termakan terikut para jemaah dirahmati Allah sekalian. Jadi ini di antara yang Nabi sebutkan berkaitan dengan musaddiqun bisihri, iaitu orang yang membenarkan terhadap sihir para jemaah dirahmati Allah. Baik, yang seterusnya disebutkan lagi kepada kita, jampi-jampi termasuk dengan azimat, iaitu satu kalungan yang biasa dikalungkan oleh orang-orang yang jahil di lehernya, di leher anak-anaknya dan juga pada binatang peliharaannya untuk menolak daripada akibat pandangan mata. Dan ini juga termasuk dengan pekerjaan jahiliyah. Siapa yang mempercayainya berarti syirik. Sedangkan tiwalah dan disebut juga sebagai mahabbah, iaitu satu macam sihir untuk menimbulkan cinta kasih suami isteri. Itu juga termasuk syirik, kerana hal serupa ini sangat dipercayai oleh orang-orang yang bodoh, padahal perkara ini dapat menentang takdir Allah Subhanahu wa taala. Ada masuk isyak belum? Oh, dah masuk dah. Oh, tak perasan, tak ada bunyi. Kita berhenti azan dulu ke terus? Azan eh? Okey, baik. Kita bagi laluan dulu azan dan sambung sikit lagi simpulan kaitan dengan huraian tersebut. Baik, muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Baik, kita akhirkan dengan bahagian huraian yang disebutkan sebentar tadi. Disebutkan kepada kita bahawasanya jampi termasuk dengan azimat ataupun sesuatu yang dikalungkan di bahagian leher, termasuklah kepada leher anak-anaknya yang mempercayai bahawasanya untuk mengelak daripada sesuatu akibat yang tidak baik. Jadi ini di antara amalan, bentuk amalan sihir. Zaman sekarang ni pun ada juga para jemaah sekalian, anak yang baru lahir lalu dipakaikan contoh satu jenis kalungan, dia macam benda simple je. Ada pernah jumpa para jemaah sekalian, dia macam benang tapi benang yang tebal, dipakaikan dekat bahagian lengan tangan, ada yang dipakaikan di bahagian leher, dengan kepercayaan ia boleh memberikan perlindungan daripada sebarang bentuk mudarat para jemaah dirahmati Allah sekalian. Kalau pergi di Turki para jemaah dirahmati Allah sekalian, di Turki tak kira di mana-mana tempat, di banyak bandar pun ada para jemaah sekalian, dan lazim yang banyaknya ada di Istanbul, Turki para jemaah dirahmati Allah. Kan kalau siapa pernah pergi dekat market dia ada banyak, Grand Bazaar, ada namanya Spice Market, kan pergi sana kita lihat kebanyakan mereka di sana pun ada yang mempercayai terhadap sesuatu dipanggil blue eyes para jemaah sekalian. Kan dia nama blue eyes, dekat sini tak jumpa benda tu. Dekat Turki ada banyak jual. Dan ada blue eyes tu dia macam bentuk bulat, ada logo ataupun simbol macam mata. Simbol mata hitam putih ni, dan kadang ada buat bentuk macam keychain warna biru dan ada dia punya simbol mata. Kebanyakan mereka di sana ni pun sama mengamalkan perkara ini, mempercayai boleh melindungi daripada sebarang mudarat. Kalau yang driver bas ada letak dekat dalam bas, kalau yang dekat rumah ada yang letak di bahagian pintu masuk rumah di bahagian atasnya para jemaah sekalian. Dan berhati-hati juga, kadang-kala kita pergi sana seronok nak membeli, membeli macam apa jenis macam serban yang siap ikat tu, tiba-tiba dekat bahagian situ ada dia punya blue eyes para jemaah sekalian. Dan ada juga banyak dijual dalam bentuk keychain, keychain bentuk mata tu, lambang mata tu, tapi dia berwarna biru para jemaah sekalian. Orang kalau tak tahu, dia nampak oh cantik, cantik nampak, nasib baik. Kalau orang tanya tu alhamdulillah, dan kita pun tanggungjawab kita bagi tahu juga para jemaah sekalian. Macam baru ni saya bawa ada grup pergi ke Turki 8 bandar para jemaah sekalian masa 4 Mac sampai pada 13 Mac hari tu para jemaah sekalian. Pergi Turki di sana para jemaah dirahmati Allah, banyaklah jual benda tu. Ada yang tak tahu tengok oh nampak cantik, hari tu bagi tahu ini nama dia blue eyes. Blue eyes ni adalah satu jenis bentuk kepercayaan
keadaan mereka yang mana boleh melindungi daripada sebarang kemudaratan ataupun sebarang bencana yang tidak diingini. Kalau perasan benda ni, saya bagi tahu, tengok ada setengahnya letak dekat bahagian rumah, dalam rumah, dekat bahagian luar, bahagian atas pintu dan sebagainya. Bagus tak jadi. Kalau kita tengok, nampak cantik, nampak menarik para jemaah dirahmati Allah. Jadi kalau siapa ada rezeki pergi sampai sana, tengok akan jumpa benda tu para jemaah dirahmati Allah sekalian. Jadi para jemaah muslimin muslimat dirahmati Allah, itu berbentuk kalungan. Dan disebutkan ada di antaranya nama berbentuk sihir ini tiwalah dan juga ataupun disebut sebagai mahabbah. Ini di antara bentuk-bentuk jenis-jenis sihir yang ada. Nama-nama jenis sihir ni banyak. Sihir mahabbah, iaitu mahabbah sihir pengikat kecintaan, kasih dan sayang. Sihir dalam berbentuk amrad, iaitu sihir dalam bentuk penyakit. Sihir penyakit ni dia duk buat sihir hantar pada orang lain melalui sakit para jemaah sekalian. Sakit sengah-sengah badan, sakit yang tempat-tempat yang tiba-tiba sakit, yang pergi doktor cek dan apa sebagainya, tak ada apa masalah, hantar dalam bentuk penyakit. Ada sihir dalam bentuk sihir tafriq, iaitu sihir pemisah para jemaah sekalian. Sihir pemisah ni pun antara yang lazim dalam kalangan orang-orang Melayu yang beragama Islam menjadi mangsa sihir tersebut para jemaah sekalian. Sebab apa? Tak boleh tengok nampak keluarga tu bahagia, dia hantar sihir pemisah, akhirnya suami isteri tak boleh nak duduk satu bumbung dalam rumah para jemaah sekalian. Ada berlaku para jemaah dirahmati Allah. Dan bila dia buat benda ni, kadang-kala tak kena siapa, imam ke, ustaz ke, maka orang kalau dia buat hantar tu akan terkena habis para jemaah sekalian. Jadi tak boleh nak duduk sebumbung, tak boleh duduk satu rumah. Kalau duduk serumah, dia akan jadi bertengkar, jadi bergaduh dan sebagainya para jemaah sekalian. Akhirnya terpaksa pisah. Suami duduk rumah sini, isteri kena duduk dekat kampung para jemaah sekalian. Ni perkara-perkara yang mungkin ada orang duk amal, orang duk buat hantar. Jadi kita ni yang mana kita kena berhati-hati dan berjaga-jaga, bukan kita nak bersangka buruk dekat orang. Cuma langkah berjaga-jaga apa je, amalkanlah amalan-amalan yang tertentu dalam kehidupan kita. Amalkan para jemaah sekalian, dan baca ayat kursi. Kalau berniaga tu dari rumah, setiap hari daripada rumah nak sampai ke premis perniagaan, ulang-ulang baca ayat kursi sampai. Daripada kedai pula premis perniagaan nak balik ke rumah, baca tak henti para jemaah sekalian, ataupun baca beberapa kali para jemaah dirahmati Allah. Dan bacalah ayat-ayat yang tertentu yang dikenali sebagai ayat ruqyah, terutamanya dalam surah Al-Baqarah para jemaah dirahmati Allah sekalian. Jadi muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, mudah-mudahan dengan perbicaraan kita dalam bab sihir dosa besar ini, yang utamanya kita tidak terlibat dan jangan sama sekali nak mencuba para jemaah sekalian. Kerana bila sesekali kita dah mencuba, maka seolah-olah kita sudah mengikat di antara diri kita dengan pengantaraan selain dari Allah Subhanahu wa taala. Dan nak melepaskannya para jemaah sekalian, satu perkara yang sukar dalam kehidupan. Sukar takut ada perkara-perkara yang kena jaga, ataupun sukar sebabnya dah jadi seronok, jadi rasa ketagih dengan benda tersebut para jemaah sekalian. Muslimin muslimat para jemaah sekalian, mudah-mudahan kita juga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekadar itu saja pada malam ni. Segala yang baik datang dari Allah, yang lemah dan kurang pada diri saya mohon ampun dan maaf. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat innahu huwal ghafurur rahim. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.